alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 62. Muka surat 62, baris yang kedua daripada atas. Muka surat 62, baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang kedelapannya, yakni yang ke-8 daripada 10 sifat kepujian, sebagaimana dalam kitab Arba'in fi Usuluddin yang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menyusun 10 sifat kepujian di dalam kitab yang ketiga, dalam kitab Penawar bagi Hati. Kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kasih akan Allah termasuk daripada sifat kepujian. Apabila kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bawa kepada melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam melakukan amal ibadah akan dilakukan dengan sempurna. Mari daripada sifat hatinya kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kasih akan Allah ni sebagaimana sifat-sifat kepujian yang lain. Sebagaimana sifat-sifat kepujian yang lain, dia ada dia punya darajah-darajah dia. Ada dia punya kedudukan. Kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ada kasih peringkat orang awam, dia ada kasih peringkat mahabbah khasah, mahabbah di kalangan para awliya illah. Mahabbah sampai tahap mahabbah khasah, mahabbah sebagaimana mahabbah kasih akan Allah oleh mereka yang sampai maqam awliya, maka hati mereka setiap saat, setiap nafas hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sepenuh di hati kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sepenuh di hati kasih akan Allah, tidak ada yang lain di hati melainkan hanya ada Allah, pastilah saat demi saat, nafas demi nafas, hati akan sentiasa syuhud mengingati akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mahabbah kasih akan Allah hak peringkat awliya. Ada pun peringkat awam ni kasih akan Allah dengan melakukan perintah Allah. Melakukan perintah Allah ni melakukan sebaik-baik mungkin. Buat perintah Allah ni buat seelok-eloknya. Sebab apa? Sebab kita buat akan perintah Allah
Tuhan yang kita kasih. Tetapi mengikut kadar hati masing-masing, kasih tu setara mana di hati. Kasih setara mana di hati. Jadi kalau kasih akan Allah ni, kasih sebagaimana kasih para aulia, hak tu sepenuhnya di hati. Sebagaimana biasa Tok Tugu buat misalnya, orang yang kasih kepada seseorang, dia kasih kepada seseorang ni kasih pelik sangat, kasih sungguh-sungguh, maka di hatinya siang malam hanya ada seseorang yang dikasihi. Kasih akan seseorang, cinta akan seseorang, kalau kita kata gak siapa tahap gila. Gila orang kita. Gila. Ada ni. Siapa tahap gila, putus kasih ni, dak kena gaya siapa ke jadi mereng tu. Ni. Ni hok kasih sungguh-sungguh kepada seseorang. Bila dia kasih sungguh-sungguh kepada seseorang, tidak ada di hatinya, hanya ada seseorang. Ni kasih. Ada ni. Walaupun secara zahirnya dia bersama dengan kita, bekerja bersama dengan kita, bercakap bersama dengan kita, tapi hati tak ada dengan kita. Hati tu ada di kekasih dia. Zahir bekerja bersama kita, zahir bercakap dengan kita, tapi hatinya ke mana? Mana hati sepenuhnya kepada seseorang yang dikasih. Apabila dia memandang satu-satu barang kepunyaan seseorang dikasih, hatinya memandang akan tuan punya barang, orang yang dia kasih. Gitulah buat bandingan. Sebagaimana orang yang kasih akan Allah, mahabbah khasah, mata zahir melihat barang milik Allah, mata hati sentiasa ingat syuhud akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa barang milik Allah? Ni semua ni lah. Semua ni barang milik Allah. Semua ni barang milik Allah. Mana mata zahir dia melihat akan, mata lendai dia melihat akan barang milik Allah, makhluk Allah. Tetapi basirah memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kasih hak peringkat mahabbah khasah, kasih peringkat aulia. Umpama tadilah, tengok barang milik orang yang dia kasih, hati dia melihat akan orang tuan punya barang, orang yang dikasih. Tapi bagi orang lain, dia kata, apa kamu ni? Tengok baju, nampak tuan baju. Tengok rumah dia berjauh, nampak tuan rumah. Gitu. Pelik ni. Sebab hati dia kasih sepenuhnya. Jadi melihat barang kepunyaan orang dikasih, hati akan memandang kepada tuan punya barang yang dia kasih. Jadi sampai mahabbah khasah ni memandang akan memandang akan barang milik Allah, hati sentiasa syuhud ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cerita mahabbah peringkat aulia. Mahabbah peringkat kita ni, kita kasih akan Allah, kita kerjakan segala perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebenar-benar kau nak kira bukan kasih akan Allah, kasih akan barang milik Allah. Nak apa? Nak syurga. Itulah kasih. Dah tu dia panggil. Macam terdahulu bicara keikhlasan. Wa amal ibadah kerana Allah. Kerana Allah ke kerana barang milik Allah, iaitu syurga. Wa ibadah kerana barang milik Allah, nak syurga. Bukan kerana Allah, kerana barang milik Allah. Dia panggil ikhlas dah. Wa ibadah kerana kasih akan Allah. Kasih akan Allah ke kasih akan barang milik Allah, syurga. Kasih nak kepada syurga. Itu kasih peringkat kita lah. Ni kena, insyaAllah nanti pembicaraan satu-satu tu akan disusun. Hak kasih, hak sebenar-benarnya macam mana.
Hak kasih sebenar-benarnya macam mana? Sebab kalau tilik kita ni lebih kepada kasih akan dunia. Kasih akan dunia dicela pada syarak. Bukan kasih pada akhirah. Kasih pada akhirah tu bukan kasih akan Allah, kasih akan syurga, tapi masuk dalam kasih akan Allah. Tapi kasih akan dunia tu hak nampak kuat di hati kita. Kasih akan dunia tu hak sekadar mana hak dicela pada syarak, hak sekadar mana yang tidak dicela pada syarak tapi merugikan hari akhirah kita. Kasih akan Allah qadar mana, darajah mana yang akan dapat balasan yang setinggi-tingginya pada hari akhirah. Kasih akan Allah qadar manakah yang akan dapat balasan baik, yang akan lepas daripada siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia ada peringkat-peringkat. Ada ni. Mana kasih akan Allah peringkat syariat, peringkat awam ni, buat apa yang Tuhan perintah, buat pula dengan sesempurna mungkin. Lepaslah daripada siksaan pada hari akhirah, dapatlah balasan baik daripada Allah pada hari akhirah. Tetapi yang akan dapat balasan baik yang setinggi-tingginya pada hari akhirah adalah di kalangan mereka yang benar-benar kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak sapa tangga tu atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita ni kasih akan Allah dan kasih akan Rasul dengan kita melakukan surah Allah dan Rasul, dan kita akan mengelokkan apa yang kita lakukan surah Allah dan surah Rasul. Itu kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dah sebut di sini kasih akan Rasul. Kasih akan Rasul kerana kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Kasih akan Rasul kerana kasih akan Allah, kerana Rasul adalah manusia yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih akan Rasul, buat segala perkara yang diperintah oleh Rasul. Itu kasih akan Rasul. Bukan hanya kasih akan Rasul ni ialah buatlah program-program untuk membangkitkan kasih akan Rasul, untuk membangkitkan kasih akan Rasul. Tapi kasih akan Rasul ni sepanjang masa, semata-mata buat program tetapi tidak menekankan berkaitan dengan syariat Rasul, itu bukan kasih akan Rasul. Kasih akan Rasul kerana Rasul lah yang bawa syariat agama Allah kepada kita. Bila kasih akan Rasul, kasih akan Allah Tuhan punya syariat agama, kena belajar molek lah hak syariat agama yang Rasul bawa datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kasih akan Rasul, tapi syariat agama yang Rasul bawa kita tak peduli pun, itu bukan kasih akan Rasul. Kasih akan tubuh badan Rasul. Kalau semata-mata kasih akan tubuh badan Rasul, siapa boleh lawan kasihnya Abu Talib kepada Nabi SAW? Tak ada orang boleh lawan. Tapi Abu Talib hanya kasih akan tubuh badan Rasul, tapi agama Rasul yang Rasul bawa dia tak ikut. Tu. Kalau kasih akan Rasul tapi agama Rasulnya, ilmu agama yang Rasul bawa ketepikan, itu macam Abu Talib je lah. Sambut hari kelahiran, sambut hari kelahiran, maulud, sambut hari kelahiran, bermakna bergembira dengan kelahiran semata-mata. Itu umpama Abu Lahab. Umpama Abu Lahab. Abu Lahab cukup gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam mana dengan agama yang Nabi bawa datang? Dia lawan. Pada ni.
Jadi kasih akan Allah, kemudian kasih akan manusia yang paling dikasihi Allah, kasih akan Rasul, dengan bahawa kita mengerjakan dan mengelokkan amal ibadah kita sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ke-9, redha dengan qada Allah. Jadi saya bicara dahululah secara kasar satu-satu sifat kepujian, kemudian sampai bab nanti kena perici molek satu-satu sifat kepujian. 10 sifat ni, satu-satu tu kita kena ambil faham molek, kita kena sentiasa mutalaah. Sebab apa? Sebab sifat-sifat kepujian ini sifat yang wajib kita semar ke dalam hati kita sampai ke mati. Sampai ke mati. Adapun perintah-perintah zahir tidak semestinya sampai kepada mati. Puasa, umur panjang laginya, tak ada dah dia kewajipan puasa, kerana dia tak larat dah, kerana dia ada sakit, kerana faktor usia dia, tapi umur dia panjang, tapi sudah banyak tahun dia sudah tak berpuasa. Itu syariat zahir. Syariat zahir ni ada satu peringkat tak wajib dah. Kalau haji dia memang tak larat, tak wajib kepada dianya, tapi bab syariat batin ni sampai ke mati. Sampai ke mati. Dalam keadaan macam mana sekalipun, terlantar pun hak syariat batin ni. Syariat batin ni kena sabar, kena syukur, kena redha dengan qada Allah. Ni hak syariat, sifat-sifat kepujian hak syariat batin. Tapi kita kena kena hadang, kena perhalusi molek. Hak kita belajar, tapi ilmu tu akan di dalam kita. Kita nak ilmu tu ada di dada kita. Sebab apa? Sebab kita nak sentiasa menyemar sifat kepujian dalam hati kita. Jadi tiap-tiap sifat kepujian yang kita nak semar dalam hati kita, kita kena ingat satu-satu sifat kepujian. Bukan perkataan. Sifat sabar, sifat syukur, sifat ikhlas, sifat tawakul, sifat kasih akan Allah. Bukan begitu saja. Kena faham, kena ingat satu-satu tu. Ini hak berkaitan dengan ibadah batin. Dia lebih kena mujahadah nak banding dengan hak ibadat zahir, nak banding dengan ilmu hak pegangan. Ilmu pegangan, faham molek, pegang, siap lah. Tak gerak dah tu. Ilmu pegangan, faham molek, pegang molek. Maka dah tu je. Lepas tu nak jadi kuat pegangan, mari daripada taat zahir, taat batin. Ada ni. Kemudian dalam bab pegangan ni pula, setakat untuk mengesahkan enam rukun iman sahaja. Tak banyak pun. Itu sajanya. Setakat untuk mengesahkan enam rukun iman. Itu bab ilmu pegangan. Kalau bab ilmu fiqh pula, tak payah mana bicara bab taharah, bicara bab sembahyang, tak payah mana. Hak nak kena mujahadah, hak berkaitan dengan ilmu, hak berkait dengan sifat-sifat hati. Yang terdahulunya sifat kecelaan yang kita wajib bersihkan pada hati kita. 10 sifat kecelaan dalam kitab Penuh Bagi Hati ni. Kita sentiasa nak pelihara hati kita daripada sifat-sifat kecelaan. Nak pelihara itulah. Satu-satu sifat kecelaan kita kena ingat molek. Takaburnya macam mana, riaknya macam mana, ujubnya macam mana, hasadnya macam mana, bakhilnya macam mana, ghadab, sifat pemarah yang dicela pada syaraknya macam mana. Sifat ghadab, sifat pemarah ni terkadang diperlukan, tapi hak mana yang dicela pada syarak, tu kena kemah. Ada ni. Sebab sifat ghadab ni, sifat marah diperlukan.
Kalau jenis sejuk je. Ada pesen tu. Tak, jenis sejuk je dia. Tengok apa-apa perkara senyap je dia. Oh, baik dia, ayah dia baik. Tak pernah marah, senyap je. Anak buat apa-apa Tuhan larang pun tengok je, sejuk je. Oh, tak jadi gitu. Tak ada langsung. Sifat marah tu tak ada langsung. Maksiat berlaku depan mata pun tengok je. Apa kata? Sejuk. Tak ada sejuk. Ada orang seumpama ni sejuk sungguh-sungguh. Tak ada apa-apa pun. Anak dedah aurah di hadapan mata dia, okey je, sejuk je dia. Tak ada hati tak marah langsung. Perlu pada sifat ghadab, sifat pemarah. Tapi sifat ghadab pemarah mana yang dicela pada syarak, tu kena ulang sentiasa. Kena mutalaah sentiasa hak terdahulu 10 sifat kecelaan. Hak bakhil dicela pada syarak. Bakhil hak mana? Bakhil daripada perkara-perkara yang wajib. Bakhil daripada perkara yang sunat, itu tidak dicela pada syarak. Bakhil daripada sedekah jariah. Bakhil daripada perkara yang sunat. Duit banyak sangat-sangat, tapi sedekah jariah ni Allah payahnya lah nak buat keluar lebih sikit. Dah duit banyak kan. Bakhil sayang daripada perkara yang sunat, itu tidak dicela pada syarak, tetapi merugikan hari akhirat. Mana kena kemas ini ni. Macam tadi bicara kasih akan dunia. Siapa tidak kasih akan dunia? Tak kasih akan harta benda. Tak kasih akan tanah air. Dunia termasuk anak bini. Tak kasih akan anak bini. Kasih setakat mana? Kasih yang macam manakah yang dicela pada syarak? Kasih setakat manakah yang akan melalaikan hati kita daripada kasih akan akhirah, kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Kasih akan dunia yang tidak dicela pada syarak, tetapi akan merugikan hari akhirat, sebab kurang kasih akan hari akhirat dan kurang kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak dicela tu hak mana? Hak merugikan akhirat tu hak mana? Waktu macam mana nak mengurangkan hak kasih yang merugikan akhirat? Ini benda dalam. Dia nak mengurangkan tu, mari daripada amal ibadah kita yang sempurna zahir dan batin. Ni dia tak boleh nak apa ni, nak gopoh. Sebab apa? Sebab kehidupan kita terkadang celek-celek mata. Daripada budak laginya kita ditanamkan kepada keduniaan, dunia. Bangun pagi kena pergi sekolah. Kalau pergi sekolah cerah masa depan dunia. Kalau malah pergi sekolah nanti nak jadi apa? Maknanya daripada kecil, daripada budak tu dunia. Maknanya dunia tu karat dalam hatinya. Macam mana nak menghilangkan kasih akan dunia? Bayangkanlah macam nak menghilangkan, sebab sudah karat. Pada masa suci belum balik, suruh ditanamkan kepada kecintaan pada dunia. Akhirah ni hanya bagi apa ni? Hanya tempelan begitulah, selit-selit begitu je. Tapi fokus ilmu dunia. Belajar ilmu dunia fokusnya untuk dapat kesenangan dunia. Ada ni. Hak akhirahnya macam mana? Supaya nanti besar-besar senang hidup. Bila dapat kerja molek-molek, mak ayah pun boleh tupang senang. Tu je. Kenapa ni? Orang panggil tidak ada wawasan yang tinggi, yang jauh. Tak ada wawasan yang jauh. Wawasan pendek sahaja, sekadar atas dunia. Wawasan yang sebenar,
Hak alam yang tidak ada penghujung, itu wawasan yang sebenar. Dulu ni wawasan 20-20 dah. Wawasan 20-20 je. Setakat 20-20 je. Wawasan yang sebenar no. Ni alam akhirah yang tidak ada penghujung. Wawasan kita, kemudian hari senang, hari tua senang, itu je. Lepas dia mati. Jadi apabila daripada masa suci sudah ditanamkan dengan keduniaan, begitulah. Kemudian macam mana nak menghilangkan satu peringkat, satu peringkat, satu peringkat. Tapi di hati kita penuh dengan dunia yang tidak dicela pada syarak, alhamdulillah. Tapi kita dapat tak kesempurnaan ketinggalan dalam agama. Nak dapat macam mana dunia di hati, tapi bukan dunia yang dicela pada syarak. Dunia yang merugikan akhirah, dunia yang menghalang kita takarrub ilallah, takarrub ilallah, nak menghampirkan hati dengan Allah, terhalang. Sebab apa? Sebab Tuhan jadikan hati bagi tiap-tiap seorang hanya satu hati. Wa ma ja'ala lirajulin qalbaini fi jawfi. Tidak dijadikan bagi seseorang dalam dada dia dua hati, hanya ada satu hati. Bila hati itu berkiblat kepada dunia, maka akhirahnya sedikit-sedikit. Akhirahnya sedikit-sedikit. Kasih akan Allah pun sedikit-sedikit. Ini yang akan merugikan hari akhirah. Tapi dikena satu peringkat, satu peringkat lah. Satu peringkat, satu peringkat. Dunia akhir zaman, matlamat lebih kepada dunia semata-mata. Memang terkadang dunia semata-mata, alhamdulillah, timbul keinsafan. Kemudian kena mujahadah lah. Kemudian nak mujahadah pula dia kena susun molek, jangan tergesa-gesa. Ada orang yang tawar satu jalan yang shortcut, sekejap aja amal zikir dia, hati akan hilang dunia. Berzikir boleh 2-3 malam, kurang sungguh di hati, akan dunia tu kurang dah. Jadi semudah tu saja. Kalau jalan yang sebenar, tidak semudah tu. Lepas tu nampak macam mudah tu, kena hati-hati, terkadang tipu daya syaitan. Syaitan akan palingkan hati kita, kurangkan pada keduniaan. Tapi perjalanannya betul ke tak? Perjalanan tak betul pun. Ilmu-ilmu fadha'in tauhid, fiqh tasawuf tak peduli pun. Ni. Ada apa? Tertipu kenapa? Kerana dia tergesa-gesa. Dia kena satu peringkat, satu peringkat lah. Peringkat sekarang ni nak kena faham ilmu tu molek. Ilmu ni sifat-sifat kecelaan nak kena faham molek. Selesai dah 10 sifat kecelaan, bicara pula sifat kepujian, nak kena faham molek satu-satu sifat kepujian. Jadi dah yang ke-9, redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Redha ni terima. Dia redha ni suka hati. Itu asal dia lah. Redha tu lah kalau kita bahasa Malaysia. Redha mana apa ni? Setuju, terima. Itu redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Hati terima dan tidak persoal akan perkara yang diqadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima. Ini sifat kepujian. Apabila Tuhan ujikan dengan bala ujian, redha, terima, itu semua datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syariat zahirnya kita kena usahakan untuk melepaskan diri kita daripada musibah tadi. Musibah contohnya kena penyakit, redha. Itu syariat batin, hati redha. Syariat zahirnya kena berubat lah, untuk melepaskan diri daripada musibah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan berubatnya, dengan berdoanya. Itu syariat zahir. Hak kita berpegang semua tu qada Allah tu, hak awal-awal dah tu, hak tu pegangan.
hak rukun iman yang keenam. Beriman dengan qada qadar tu bab pegangan. Redha dengan qada Allah ni, ini bab syariat batin. Hak zahir kita berusaha, itu syariat zahir pula. Bukan redha dengan qada sakit itu senyap je. Dah sakit berobat di mana? Redha dia kata. Redha tu syariat hati. Berobat tu syariat zahir. Kena jaga pula situ. Ni. Jadi tak berobat sebab redha dia kata. Ada betul seumpama tu. Kenapa tak berobat? Tak berobat lah. Habis belanja dah, kata reti dah ginya. Ada orang beritahu je di mana-mana tempat gi. Habis besar belanja. Dan sekarang tak berobat dah. Kenapa? Kerana habis dah jalan usaha, habis belanja. Tu contoh dia lah. Bukan tak usaha, tapi jalan usaha tu tak ada dah. Ataupun kenapa tak berobat? Doktor kata kena balik dah lah. Balik rumah dah, baca yasin je lah. Gitu je. Mana apa tu? Bukan dak usaha. Jalan usaha sudah, setakat tu je. Badan ni. Hak redha bab hati, beriman dengan qada tu permulaan waktunya. Kalau orang yang tidak redha dengan qada Allah, bukan bererti dia tidak beriman dengan qada Allah. Kena faham pula situ. Orang yang tidak redha dengan qada Allah, dia marah pula dengan qada Allah, dia tidak beriman dengan qada Allah. Jangan salah faham gitu pula. Ni contoh-contoh. Apabila Allah qadakan kematian, bila Allah qadakan kematian, redha nak sampai masa. Semua kita sama saja sampai masa. Redha, terima. Tiba-tiba dia meratap. Dia mempersoalkan, kenapa ya Allah, orang ni orang baik, kenapa engkau matikan dia cepat? Orang hak lawan agama Allah sego-mego, contoh. Ni dia nak persoal pula akan qada Allah. Dia tak terima akan qada kematian tu. Dia ratap. Dia ratap akan kematian. Dia tak redha. Berdosalah tak redha tu. Tetapi dia tak beriman ke dengan qada Allah. Beriman tu tetap dah. Ada ni. Sebab ada satu satu ceramah tu, orang yang ratap, orang yang tidak redha dengan qada Allah, berarti dia tidak beriman dengan qada Allah. Dia pergi surah kat tu. Dia meratap kematian, berarti dia tidak redha dengan qada kematian. Bila tidak redha dengan qada kematian, berarti tidak beriman bahawa kematian tu qada Allah. Dia kait dengan beriman. Jangan gitu, salah sangat. Dia ratap kematian, berarti dia tidak redha dengan qada Allah, berarti imannya lemah. Gitulah. Bukan tidak beriman, imannya lemah. Sebab apabila sahabat mengaku mereka beriman, bila sahabat mengaku mereka beriman, maka Nabi tanyalah sahabat tu, apakah alamat tanda kamu beriman? Mulut ni sedap ni, beriman, apakah tanda kamu beriman? Sahabat pun jawab, nashkuru alal ghaqa wa nasbiru alal bala wa narda bimawaqi'il qada. Kami syukur atas kurniaan Allah, kami sabar atas ujian Allah, kami redha dengan barang yang diqadakan oleh Allah. Nabi pun kata, mukminun wa rabbil Ka'bah. Ini betul-betul orang beriman. Mana alamat imannya? Syukur, sabar, redha. Kalau kurang kesyukuran, kurang kesabaran, kurang redha, alamatnya imannya lemah. Jadi maknanya, kalau dia tak redha dengan qada kematian, alamat iman lemah, bukan tidak beriman. Kemudian hak qada Allah Ta'ala ni,
kita tak boleh nak sekat qada Allah. Lepas tu kita nak kut mana? Redha je lah. Qada pasti berlaku. Kita redha ke kita tak redha ke, qada pasti berlaku. Kalau kita redha, kita boleh pahala. Kalau kita tak redha, kita berdosa. Tapi qada Allah tetap berlaku. Ada ni. Bukan apabila kita tidak redha, kita kita meratak, kita begitu begini, qada Allah akan tidak berlaku. Tetap berlaku. Sebab itulah Nabi SAW sabda, min sa'adati ibni Adam redahu bima qadallah. Setengah daripada beruntung manusia, redha lah dengan barang yang Tuhan kehendak. Untunglah. Sebab apa? Boleh pahala wajib. Kalau tak redha, wa min syaqawati ibni Adam sakhatu bima qadallah. Dan setengah daripada kecelakaan manusia ni, dia murka tak redha dengan barang yang Tuhan qadakan. Jadi celakalah. Sebab dia tidak redha dengan qada Allah. Qada Allah tetap berjalan. Qada Allah tetap berlaku. Dia tak redha, qada tetap berlaku. Dia berdosa pula. Satunya, dia diuji dengan umpama sakit. Lepas tu tak redha pula. Sakit tetap sakit. Tiba-tiba tak redha. Adakah tak redha ni sakit akan hilang? Sakit tetap sakit. Tapi kalau redha, boleh pahala wajib. Bertuahlah dia, beruntunglah dia. Sebab apa? Sebab kita ni hamba. Tuhan qadakan dengan ujian sakit contohnya, redha lah terima. Bukan orang yang redha ni hidup jadi tenang. Kemudian orang redha ni pula, kalau nisbah dunia lah, orang nak berobat pun jadi mudah. Orang nak berobat pun jadi mudah. Doktor pun jadi senang. Tapi bagi orang tak redha, kena jaga, kena cocok benar. Cocok mana? Obat penenang. Kena cocok obat penenang. Kena jaga. Takut apa? Takut terjun bangunan. Kan biasa baca dalam berita tu kan, terjatuh daripada bangunan hospital. Terjatuh macam mana? Boleh terjatuh. Sebab apa tu? Sebab tak redha. Selepas periksa, keluar keputusan, akhir tak terima kenyataan, terjun bangunan, tapi dalam berita terjatuh. Mana apa? Kena cocok, biar dia tenang, biar dia tidur. Susah nak berobat. Tapi orang yang kuat iman, bila dia beritahu sakit, terduduk tu manusia. Terduduk, keluar air mata tu manusia. Kalau doktor beritahu penyakit dia begian-begian, dia senyum je. Tu kena tengok molek tu. Kena tengok molek. Doktor beritahu penyakit dia ni berat, tapi dia senyum je. Tu kena ikut. Nak pergi ke mana-mana kena ikut. Sebab apa? Ni pada ni. Bila sebut kata penyakit dia kritik dan berat dah, dia pun terduduk, keluar air mata, menangis dianya. Itu sifat manusia. Tapi dia tetap tenang. Itu qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari segi zahirnya, doktor nak berobat pun jadi mudah. Bukan mudah nak dapat seumpama ni. Sebab ini berkait dengan dalam. Bukan duk mulut. Duk mulut boleh cerita. Sampai masa tahun uji, di situlah penentuan dalaman tu kuat ataupun tidak. Penentuan dalaman kuat ataupun tidak, tuan uji. Tenang je dia. Dia redha, dia terima. Lepas tu usaha berobat. Usaha berobat. Macam mana jalan berobat, usahakan. Tak ada jalan dah, dia terima je, tenang je. Ini orang yang kuat iman. Kalau dia banyak keluh kesah, begitu begini, alamatnya iman tak kuat. Bukan tidak beriman. Beriman ke qada dan qadar, itu usuluddin. Itu tetap, itu permulaan. Hak ni redha dengan qada Allah, ini taat batin.
Berusaha zahir untuk melepaskan diri daripada ujian daripada Allah. Itu syariat zahir. Ada ni. Itu syariat zahir. Letak moleklah 3 tu. Pegangan, syariat zahir dan syariat batin. Kemudian hak redha dengan qada Allah ni, dia akan pergilah pula kepada qada Allah ni. Ada qada baik, iman dan taat. Ada qada jahat, kufur dan maksiat. Kufur seseorang, maksiat seseorang, qada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak redha dengan kekufuran? Macam mana kita nak redha dengan kemaksiatan? Boleh ke hati kita setuju dengan kekufuran? Boleh ke hati setuju dengan kemaksiatan? Tak bolehlah hati nak redha dengan kekufuran dan kemaksiatan. Tetapi kekufuran dan kemaksiatan adalah qada Allah. Redha dengan qada Allah. Qada ni baik dan jahat. Jadi macam mana nak redha dengan qada Allah? Hak qada, hak jahat, kufur dan maksiat. Ni kena pergi molek. Bahkan dalam kitab Faridatul Faraid tu, kitab tauhid sifat 20, di pembicaraan sifat iradah yang sekarang ni hak terkini lah, hak sedang sekarang, kitab Faridatul Faraid pembicaraan sifat iradah hak malam Rabu tu lah, hak di Masjid Wakaf Tembesu tu. Hak tu betul-betul tu, hak tu betul-betul pembicaraan sifat iradah. Nanti dia akan masuk kepada pembicaraan redha dengan qada Allah, qada yang jahat, kufur dan maksiat. Redha jalan mana? Dan kita dipanggil redha dari pihak mana? Haram redha dari pihak mana? Tu. Walaha bicara redha ni bicara bab ketaatan batin. Jadi diselitkan dalam kitab Faridatul Faraid. Sebab dalam kitab Faridatul Faraid bicara bab sifat iradah, kehendak Allah baik dan jahat, kufur dan maksiat itu qada Allah Subhanahu wa taala. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang berpegang perkara jahat, kufur dan maksiat bukan datang dari qada Allah, itu pegangan yang terpesong, yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Ini baik tu. Ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat qada dan qada Allah rukun iman yang keenam. Tajuk rukun iman yang keenam. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi kata, dan engkau beriman dengan kehendak dan perbuatan Allah, baik iman dan taat, kehendak dan perbuatan Allah, jahat, kufur dan maksiat, kehendak dan perbuatan Allah. Itu jelas tajuk rukun iman ke-6. Ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni hak saya tengah bicara bab perkara jahat qada Allah hak dalam Mani FM hak petang esok pukul 6 petang esok tu, dalam Mani FM tengah bicara rukun iman yang ke-6. Saya sedang bicara perkara jahat qada dan qadar Allah. Nanti saya akan masuk bicara redha dengan qada Allah, qada yang jahat. Redha macam mana? Hati boleh terima, hati boleh setuju dengan kekufuran dan kemaksiatan. Ar-redha bil kufri kufrun, ar-redha bil maksiati maksiatun, war-redha bil kufri kufrun. Hati redha dengan perkara maksiat, maksiat sama. Dan hati redha dengan kekufuran, jatuh kufur seseorang. Pada ni redha dengan perkara maksiat haram, redha dengan kekufuran, redha pun akan jatuh kufur orang yang redha tu. Tapi kita ni redha dengan qada Allah ni sifat yang wajib ni di hati ni. Hak redha mana, hak sifat kepujian dari sudut pihak mana, yang diharamkan redha akan perkara jahat daripada pihak mana. Ni kena tu molek lah. Ni kena tu molek.
Sebab kita ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat, qada qadar itu rukun iman yang keenam. Kita ahli sunnah jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan pada melakukan perkara yang jahat. Seseorang kufur dan maksiat, pilihan seseorang. Kufur dan maksiat, perbuatan seseorang, usaha seseorang. Kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang kita wajib redha termasuk qada perkara jahat dari pihak ianya qada Allah. Terima je lah. Kekufuran dan kemaksiatan qada Allah, terima je. Kenapa Allah mengqadakan ahli dunia ni 3/4 kafir? Kenapa? Tak soal lah, itu qada Allah. Kenapalah orang Islam dah nak tarik kepada perkara baik, nak tarik kepada masjid, payah. Kalau tarik pada benda hak lara, benda hak jenis main-main, hak jenis tu suka sangatlah, mudah sangatlah, penuh. Nak tarik kepada masjid, nak tarik kepada kebaikan, payahnya. Kenapalah Tuhan qada seumpama tu? Jangan ada persoal, terima je lah. Tetapi kejahatan yang berlaku, kita ahli sunnah jemaah, hamba ada pilihan dan perbuatan. Daripada pihak pilihan dan perbuatan seseorang melakukan kejahatan haram, kita redha. Wajib kita kena benci, wajib kita kena cegah. Walaupun pada hakikinya seseorang memilih dan melakukan kejahat, tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ni kena duduk molek. Kalau tidak payah nak selesai, payah nak lepas. Payah nak selesai, payah nak lepas. Satu perkara maksiat keluar dua hukum. Satunya wajib redha, satunya haram redha, wajib benci, wajib cegah. Ini contohlah kita kata. Tiba-tiba anak kita buat perkara Tuhan larang. Kita terima hati. Masya Allah, budak ni tak sangka lah dia ni seorang. Hak ni hak paling senang kira ni. Tiba-tiba nyatalah dia buat benda Tuhan larang. Hati kita terima. Masya Allah. Kita redha. Tidur malam kita lena. Kita dak kalaulah. Kalaulah. Tak ada kalau dah. Kalau tak sekolah situ, kalau tidak berkawan dengan budak tu, kalau banyak dah kalau, syaitan akan masuk lalu. Terima, itu qada dia. Dia melakukan kejahatan. Dia sudut kejahatan yang dilakukan, pilihan dia. Kita wajib kena marah, wajib kena cegah, haram kita redha. Itu pula situ. Ni kena letak molek lah. Redha dengan qada Allah. Anak kita melakukan perkara maksiat, kewajipan. Kita cegah, kita marah, kewajipan. Kita benci kepada maksiat dilakukan, itu kewajipan. Tapi daripada pihak yang berbeza. Itu kena letak molek. Hak berkaitan dengan redha dengan qada Allah, hak berkait dengan perkara yang jahat. Dan ke-10, mengingat akan mati. Itu sifat kepujian, ingat akan mati. Yang mana apabila ingat akan mati, akan bawa kepada memperbanyakkan amal ibadah. Bila ingat akan mati, akan mensedikitkan dunia dan angan-angan. Ingat akan mati, zikrul maut. Ingat akan mati itu sifat kepujian. Bila ingat akan mati, banyak buat ibadat. Bila ingat akan mati, mensedikitkan dunia. Bila ingat akan mati, mensedikitkan akan angan-angan. Kemudian kita kena fahamlah, mensedikitkan dunia, tak kerja buat, jangan salah faham. Kena faham apa di dunia. Dunia tiap-tiap perkara yang tidak ada manfaat lepas dia mati. Kalau perkara tu perkara dunia tetapi bermanfaat lepas dia mati, itu dipanggil akhirah, bukan panggil dunia. Yang kita duk kerja dunia, zahir kerja dunia. Kita kerja untuk apa? Untuk menyempurnakan nafkah wajib, itu bukan dunia. Untuk meluaskan belanja keluarga, itu bukan dunia, itu akhirah. Dunia ni tiap-tiap perkara yang tidak ada manfaat lepas daripada mati. Mensedikitkan dunia yang tidak ada manfaat lepas daripada mati. Adapun rupa dunia yang bermanfaat pada mati, tu kita banyak sebab dia menjadi akhirah. Kena faham pula situ.
Mensedikitkan dunia tak kerja. Tu salah faham sangat-sangat. Kenapa tak kerja? Kerana ingat akan mati. Ingat akan mati kita kerja sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab Nabi memerintah kita jangan tinggal anak isteri kita dalam keadaan meminta-minta. Nabi kata jangan kita tinggal anak isteri kita dalam keadaan meminta-minta. Jadi kita kena ada simpanan. Kalau ada apa-apa berlaku pada kita, anak isteri kita tidak meminta-minta. Jadi kita sipang ni. Kenapa? Kerana untuk memudahkan kehidupan keluarga kita di masa akan datang. Kalau berlaku apa-apa kepada kita, kerana Nabi perintah seumpama itu. Itu tak panggil dunia, itu panggil akhirat. Ada ni. Mana ingat akan mati ni, kita kuatlah kerja. Tapi dalam kerja kita jaga hukum hakam. Sebab apa? Kita ingat akan mati. Kerja sungguh-sungguh ni tadilah untuk kehidupan keluarga kita. Bila kehidupan keluarga kita mudah je, mudah nak belajar agama, mudah nak buat amal ibadah. Kalau kehidupan keluarga kesempitan, selepas ketiadaan kita, nak belajar agama macam mana? Nak buat amal ibadah macam mana? Kalau kehidupan yang terumbang-ambing keluarga kita selepas ketiadaan kita, mana kena ada persiapan. Ada ni. Itu bukan angan-angan. Persiapan untuk akan datang, itu bukan angan-angan. Itu kena faham molek pula. Tak faham sinilah. Dia faham semata-mata kerja dunia. Buat simpanan, tak ingat akan mati. Panjang angan-angan, hai letak begitu. Ni kadang-kadang halus ni. Boleh faham sebaliknya. Padahal fahaman tu tak betul. Jadi faham dia dunia ni ke? Ada ni dunia belaka. Dunia perkara tidak ada manfaat, lepas dia mati boleh dipanggil itu dunia. Jadi ingat akan mati akan menjadi penyebab punca kita membanyakkan ibadah, dan sebab bagi kita mensedikitkan dunia perkara tidak ada manfaat pada mati, dan akan mengurangkan angan-angan kita, panjang angan-angan kita bila kita ingat akan mati. Dan selagi akan hamba ni Syekh Qadir Al-Mandili sebut semuanya, semua 10 sifat kepujian dengan tafsil, dengan terperinci di dalam 10 bab. Bab yang pertama pada menyatakan taubah, bab yang kedua pada menyatakan khauf, bab yang ketiga pada menyatakan zuhud, secara tafsil, secara terperinci. 10 sifat kepujian dengan tafsir terperinci di dalam 10 bab. Wallahu a'lam. Bab yang pertama pada menyatakan taubah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.